Assalamualaikum. Hari ini kami akan membentangkan etika pemakaian dalam Islam. Pengenalan bagi etika pemakaian dalam Islam ialah etika adalah kod perilaku perbuatan yang baik bagi kelompok tertentu. Jadi, beretika dalam pakaian adalah sesuatu yang penting untuk ditetapkan dan diperhatikan dalam diri seseorang. Selain itu, masyarakat akan lebih menghormati seseorang itu apabila mereka beretika dalam pakaian. Allah SWT juga menyuruh hamba-Nya untuk sentiasa memakai pakaian yang bersesuaian agar kehormatan seseorang itu sentiasa terjaga. Sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Al-Quran dalam surah Al-A'raf ayat 26 yang bermaksud, "Wahai anak-anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepada kamu bahan-bahan untuk pakaian menutup aurat kamu dan pakaian perhiasan. Dan pakaian yang berupa takwa itulah yang sebaik-baiknya. Yang demikian itu adalah dari tanda-tanda limpah kurnia Allah dan rahmatnya kepada hamba-hambanya supaya mereka mengenangnya dan bersyukur." Manakala bagi surah 27 pula yang bermaksud, "Wahai anak-anak Adam, janganlah kamu diperdayakan oleh syaitan sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua ibu bapa kamu dari syurga sambil ia menyebabkan terlucutnya pakaian mereka berdua untuk memperlihatkan kepada mereka aurat mereka yang sebelum itu tertutup. Sesungguhnya syaitan dan kaumnya melihat kamu dengan keadaan yang kamu tidak dapat melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan syaitan-syaitan itu teman rapat bagi orang-orang yang tidak beriman." Asbab nuzul untuk surah Al-A'raf ayat 26 hingga 27 ialah kita dapat melihat bahawa Allah sentiasa memberi peringatan dan pembelajaran kepada anak Adam atas peristiwa dosanya Adam dan Hawa daripada syurga akibat melanggar larangan Allah, iaitu mereka telah memakan buah daripada pohon yang diharamkan oleh Allah akibat terkena pujuk rayu iblis, dan setelah keduanya memakan buah tersebut, maka nampaklah aurat mereka berdua. Akibat rasa malu, Adam dan Hawa keduanya menutup aurat mereka dengan dedaun syurga. Jadi, melalui peristiwa ini, Allah telah menurunkan pakaian sebagaimana firman Allah dalam ayat 26 surah Al-A'raf untuk sentiasa menutupi aurat sehingga terjaga dari syahwat yang menuju kemaksiatan. Selain itu, pakaian juga berfungsi untuk perhiasan yang memperindahkan fitrah manusia. Daripada itu juga, Ibnu Katsir menuliskan dalam bukunya, iaitu Imam Ahmad meriwayatkan dari Ali radhiyallahu anhum mendengar ungkapan dari Rasulullah SAW. Baginda berkata, "Segala puji bagi Allah yang menganugerahkan kepadaku pakaian dari bulu yang kugunakan untuk bergaya di antara manusia dan untuk menutupi auratku." Okey, seterusnya kita pergi kepada garis panduan berpakaian bagi lelaki dan wanita. Garis panduan berpakaian ini terbahagi kepada dua, iaitu garis panduan umum dan garis panduan khusus. Okey, apakah garis panduan umum yang perlu diketahui oleh semua umat Islam? Ini adalah 5 garis-garis panduan umum yang perlu diketahui oleh semua umat Islam. Garis panduan umum yang pertama iaitu menutup aurat. Menutup aurat adalah kewajipan bagi seluruh umat Islam. Aurat kita hendaklah ditutup dengan sempurna seperti mana yang telah ditetapkan bagi lelaki dan wanita. Aurat lelaki menurut ahli hukum ialah daripada pusat hingga ke lutut, manakala bagi aurat wanita pula ialah seluruh anggota badan kecuali tapak tangan, tapak kaki dan muka. Seperti mana sabda Rasulullah SAW tentang azab-azab bagi orang yang tidak menutup aurat dengan sempurna. Garis panduan umum yang kedua iaitu pakaian tidak jarang dan tidak ketat. Pakaian yang jarang ialah pakaian yang menampakkan aurat dan kulit badan, manakala pakaian yang ketat pula adalah pakaian yang menampakkan bentuk tubuh badan.
Okey, di sini saya kongsikan beberapa kesalahan yang terdapat dalam pemakaian. Contohnya bagi baju yang berwarna hijau, pakaian agak ketat dan menampakkan bentuk tubuh badan, manakala bagi pakaian yang berwarna kuning itu pula, lengan bajunya pendek dan kain yang dipakai terbelah sehingga menampakkan bentuk kaki. Okey, garis panduan umum yang seterusnya iaitu tidak berlebih-lebihan. Sebagai seorang umat Islam, kita mestilah bersederhana dalam pemakaian seharian kita supaya tidak timbul perasaan riak dalam diri. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan seperti mana firman Allah dalam surah Al-A'raf ayat 31. Okay, garis panduan umum yang seterusnya ialah tidak menyerupai syiar pakaian agama lain. Semua umat Islam di dunia ini diharamkan untuk memakai pakaian yang melambangkan agama lain. Hal ini kerana dibimbangi orang Islam itu akan meninggalkan kepribadian Muslim itu sendiri dan menimbulkan fitnah terhadap agama Islam itu sendiri. Contohnya memakai topi dan kopiah orang Yahudi ataupun pakaian yang melambangkan sesuatu agama. Oleh itu, semua umat Islam hendaklah menjauhkan diri dan mengelakkan diri daripada memakai sebarang pakaian yang berunsurkan agama lain kerana ditakuti akan termasuk dalam golongan mereka. Garis panduan umum yang terakhir ialah tiada tulisan atau gambar yang keterlaluan pada pakaian. Pakaian yang mempunyai tulisan atau gambar yang keterlaluan akan menimbulkan rasa kurang selesa dan sopan serta menyalahi etika semasa berurusan di premis-premis kerajaan. Okey, contohnya kita bekerja di pejabat, kita mestilah mengikuti etika yang telah ditetapkan oleh pejabat itu. Contohnya memakai pakaian kemeja ataupun berbaju kurung di pejabat. Kemudian kita pergi pula kepada garis panduan khusus. Garis panduan khusus ini terbahagi kepada dua iaitu lelaki dan wanita. Garis panduan khusus bagi lelaki ialah yang pertama ialah tidak menyerupai pakaian wanita. Lelaki tidak dibenarkan memakai pakaian khusus untuk kaum perempuan atau menyerupai perempuan. Begini, hukum memakai pakaian adalah harus pada asalnya. Jika pakaian yang digunakan boleh pakai oleh kedua-dua jantina. Tetapi jika seseorang lelaki itu memakai pakaian yang memang telah dihaskan untuk wanita, maka hukumnya telah menjadi haram. Begitu juga sebaliknya. Dan yang kedua pula ialah pakaian lelaki diharamkan diperbuat daripada sutera dan emas. Seperti mana sabda Rasulullah SAW, diharamkan memakai sutera dan emas ke atas lelaki dan dihalalkan untuk wanita. Seterusnya garis panduan khusus bagi wanita pula ialah yang pertama ialah tidak menyerupai pakaian lelaki. Seperti mana yang telah dikatakan tadi, jika seseorang lelaki diharamkan memakai pakaian wanita, begitu juga dengan wanita. Rasulullah SAW akan melaknat orang yang memakai pakaian yang berlawanan jenis. Yang kedua pula ialah melabuhkan pakaian. Baju yang dipakai mestilah labuh sehingga menutup punggung dan tudung pula hendaklah dipakai sesuai dengan kehendak syarak iaitu melabuhkannya sehingga ke paras bawah dada. Jika kita lihat pada masa kini, beberapa wanita di luar sana mengendahkan tuntutan untuk menutup aurat dengan sempurna. Contohnya, mereka memakai tudung sekadar menutup leher sahaja dan terlampau mengikut fashion terkini. Oleh itu, kita sebagai seorang wanita hendaklah bukan sekadar menutup aurat sahaja, malah kita hendaklah menutup aurat dengan sempurna. Garis panduan khusus bagi wanita yang seterusnya ialah tidak menarik perhatian lelaki atau tabarruj. Seseorang wanita dilarang untuk melakukan sesuatu perbuatan atau memakai pakaian sehingga boleh menarik minat lelaki atau berhias dengan berlebih-lebihan. Contohnya memakai alat solek secara berlebih-lebihan dan memakai wangi-wangian. Dan yang terakhir ialah tidak mengikat sanggul rambut dengan menonjol. Mengikat sanggul bagi wanita yang bertudung dibolehkan, tetapi jika sanggulnya sepatutnya boleh diikat dengan kecil, tetapi sengaja diikat dengan besar, maka ianya diharamkan. Seterusnya adalah faedah beretika.
Antara faedah yang kita perolehi daripada menjaga etika pemakaian adalah dapat mencegah timbulnya hawa nafsu lawan jenis maupun sesama jenis. Kehidupan dalam masyarakat pada hari ini menyebabkan kita untuk berinteraksi antara satu sama lain. Oleh itu, kita tidak akan terlepas untuk berbual bersama seseorang yang sama ataupun berlainan jantina. Demikian adalah penting untuk kita sentiasa menjaga etika adab pemakaian kita kerana kita tidak pernah tahu niat seseorang dan bagaimana mereka melihat diri kita. Tambahan pula, kita juga dapat mengelakkan diri kita daripada perkara yang buruk terjadi. Contohnya seperti rogol. Walaupun pemakaian seorang bukan penyebab utama rogol berlaku, namun dengan pemakaian tidak mengikut syariah, ia mampu mengundang perkara tersebut. Selain itu, faedah beretika yang lain adalah mampu menjaga aib diri kita. Contohnya, dengan menutup aurat, kita dapat menyembunyikan parut dan luka yang ada pada tubuh badan kita. Oleh hal demikian, orang lain tidak akan nampak aib kita dan tidak akan berkata tentangnya. Kesannya, kita akan merasa lebih yakin dengan diri sendiri. Di samping itu, kita juga dapat mengelakkan diri kita daripada terkena penyakit kulit. Kerana dengan menutup aurat, kulit kita tidak akan terkena matahari yang mempunyai sinaran UV. Dengan menjaga etika pemakaian juga, ia dapat meningkatkan darjat seseorang insan melebihi makhluk lain. Hal ini kerana manusia adalah satu-satunya golongan yang diperintahkan oleh Allah SWT untuk menutup aurat. Seterusnya, faedah beretika lain adalah dapat menyelamatkan diri kita daripada azab Allah SWT. Sesungguhnya Allah SWT telah memerintahkan kita sebagai umatnya untuk menutup aurat. Dan jika perkara ini tidak dilaksanakan, sudah tentu akan ada balasannya di akhirat kelak. Selain daripada itu, dengan menjaga etika juga, kita mampu melatih diri kita untuk menjadi lebih bertakwa kepada Allah. Sebagai contoh, jika kita mula mendalami sebab Allah menyuruh kita menutup aurat, kita akan cuba sedaya upaya untuk membaiki diri kita untuk menjadi lebih baik. Contohnya, daripada hanya memakai tudung, kita akan mula memakai handsock dan stoking. Seterusnya, kesan tidak menjaga etika. Pertama, akan dipandang serong oleh masyarakat. Pakaian yang tidak beretika akan menyebabkan masyarakat berasa tidak selesa dan mewujudkan pandangan yang buruk. Sebagai contoh, seseorang yang memakai pakaian yang terdedah apabila memasuki rumah ibadah boleh menyebabkan salah faham dan pergaduhan sesetengah pihak. Selain itu, maruah diri akan tercemar. Maruah mereka akan tercemar ditambah lagi apabila seseorang itu adalah wanita. Ini kerana jarang-jarang berlaku kecaman terhadap lelaki yang tidak menutup auratnya. Walaupun aurat lelaki hanya daripada pusat hingga lutut, masih ramai yang mengabaikan dengan memakai seluar pendek. Namun, kedua lelaki dan perempuan harus berusaha untuk menjaga aurat dan pakaiannya. Pakaian seseorang itu melambangkan perilaku dan maruah dirinya. Kesan tidak beretika dalam pemakaian juga akan menimbulkan fitnah. Pakaian yang mempunyai simbol atau corak yang aneh boleh menimbulkan fitnah dalam kalangan masyarakat. Islam melarang memakai pakaian yang mempunyai roh seperti manusia dan haiwan, terutama jika dipakai ketika solat. Contohnya, baju-baju ini akan menyebabkan hilang khusyuk jemaah lain ketika solat di masjid. Sebagai umat Islam, kita juga perlu peka dengan simbol yang meragukan kerana bimbang boleh merosakkan akidah. Selain daripada itu, pihak yang terlibat dalam mengatasi masalah tidak beretika dalam pakaian juga memainkan peranan yang penting. Pertama ialah pihak kerajaan. Pihak kerajaan boleh mengeluarkan garis panduan berpakaian dalam pelbagai sektor yang mudah untuk dirujuk oleh masyarakat. Contohnya dalam sektor pendidikan, dalam sektor kedoktoran dan sebagainya. Kedua, sentiasa memberi pendedahan kepada pemimpin sesebuah sektor kerajaan maupun swasta tentang tata tertib dalam berpakaian. Pihak yang kedua ialah pihak ibu bapa. Ibu bapa hendaklah sentiasa mendidik anak-anak dari awal untuk menutup aurat dengan sempurna, iaitu ibu bapa hendaklah memperagakan pakaian yang sopan dan menutup aurat kepada anak-anak. Kedua, sentiasa mengawasi pakaian anak-anak apabila mereka sudah menginjak dewasa. Ketiga ialah pihak media massa. Pihak media massa boleh menganjurkan fashion berpakaian muslimah iaitu menciptakan program untuk memperagakan fashion berpakaian muslimah supaya dapat menjadikan fashion yang ditunjukkan sebagai rujukan orang awam dalam mengenakan pakaian yang beretika. Akhir sekali,
pihak sekolah, iaitu pihak sekolah hendaklah sentiasa memberi pendedahan tentang cara menutup aurat semasa pengajaran dan pembelajaran. Seperti yang kita sedia maklum, subjek pendidikan Islam sudah mempunyai silibus yang tertumpu kepada menutup aurat dengan sempurna. Kesimpulan yang dapat dibuat dalam etika pemakaian ini ialah sebagai umat Islam, kita mestilah memakai pakaian yang mampu menutup aurat dengan sempurna. Kita juga mestilah sentiasa peka dengan sensitiviti setiap majlis dengan memakai pakaian yang bersesuaian. Contohnya, memakai pakaian yang sesuai untuk masuk ke dalam masjid ataupun istana. Kita mestilah sentiasa memakai pakaian yang sopan dan menutup aurat. Kita juga hendaklah mematuhi syarat-syarat pemakaian yang telah ditetapkan sesuatu pihak selagi mematuhi hukum syarak. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.